Okey, so pusat dia 20, faktor skala 2. So, kita akan pergi. Okey, so dekat sini ada lebih kurang, dia akan pergi 2 kali ganda. So, P prime dekat sini. Kemudian, O prime dekat sini. Cuba tengok. 2 kotak, 2 kotak. So, dekat sini adalah O prime dia. Kemudian, untuk S prime, jarak dia 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. Maksudnya kalau jarak 2, dia mesti jarak dia 10 kotak daripada 2, 0. So, kalau kita kira, kita akan dapat kat sini lah. Okey. So, jawapan dia yang ini. So, ni jawapan dia. POS yang baru. Okey. Dapat ke? Dapat jawapan yang sama? Okey. Baik. Kita pergi kepada bahagian yang seterusnya. Bahagian yang paling banyak markah dalam transformation, iaitu describe the transformation. Menghuraikan penjelmaan. Okey. Bahagian ni boleh jadi maksimum 6 markah. Okey, 6 markah. So, banyaklah. Okey. Baik. Soalan dia. Okey, huraikan penjelmaan. So, bila kita nak huraikan penjelmaan, kita kena ingat 3 benda ni. What, how, where. What, how, where. So, 3 benda. Okey. What. What tu nama dia. Translasi, pantulan, putaran, pembesaran. Translation, reflection, rotation, enlargement. Okey. Kalau yang depan ni salah, okey, dia biasanya markah dia macam ni je. Betul, 1 markah. Betul, 1 markah. Setiap ruang tu 1 markah. Okey. So, katakanlah kalau dekat bahagian what kamu salah, kalau yang ini salah, yang belakang tu semua tidak diterima. Walaupun kamu salah eja. Okey, contoh. Reflection. Okey, reflection. Jangan salah eja reflex. Maksudnya gunakan X. Dia sepatutnya C, tapi kamu gunakan X. So, itu pun salah. So, terus hilang markah. Habis. Okey. Saya tak tahulah kenapa. Setiap tahun akan ada calon yang salah eja 2 benda ni. Putaran dengan pembesaran. Mungkin nervous, mungkin nak cepat. Saya tak tahulah apa sebab dia. Okey, walaupun sekolah elit pun masih juga buat kesalahan yang sama. Okey, contoh. Putaran. Okey, kalau dalam bahasa Melayu, kesalahan yang saya selalu jumpa, dia jadi ejaan dia macam ni. Putararan. Putararan. Dia tertulis R-A 2 kali. Okey. Dalam bahasa Inggeris pun sama juga. Ada yang tulis rotation. Okey. Kesalahan yang saya tak tahulah kenapa. So, bila depan ni salah, belakang ni terus habis salah. Okey. Antara kesalahan yang lain, faktor skala. Ramai calon yang hanya tulis faktor. Ada yang tulis skala sahaja. Ada juga yang tulis K sahaja. Okey, kamu kena tulis faktor skala. K tak tulis tak apa. Faktor skala kena lengkap. Okey, baik, ada soalan. What, how betul tapi where salah. Okey, selain daripada what, kalau yang lain ni salah tapi yang depan dia betul, dia akan dapat markah. Okey, contohnya, let's say, sorry. So, let's say katakanlah dekat sini salah. Sini salah, sini salah. Okey, so yang depan betul. So, ni dapat 2 markah. Okey, 2 markah. Dia jangan depan. Kalau depan ni salah. Ya? Dia tulis K2 je. Okey, baik. Dia ikut kepada ketua pemeriksa. Okey, ketua pemeriksa. Kalau kata ketua pemeriksa tahun ni, okay, let's say memang ada. Katakanlah let's say kamu tulis K sama dengan 2 sahaja. Ikut kepada ketua pemeriksa. Kalau ketua pemeriksa tahun ni dia kata boleh terima. So, yang ini terimalah. Okey, tapi biasanya tak terima. Okey, so kita biasakan yang betul. Kita biasakan yang betul, tulis penuh faktor skala. Faktor skala 2 ataupun faktor skala K sama dengan 2. Okey, baik. So, ingat, putaran berapa degree, berapa darjah ikut arah jam. Ataupun lawan arah jam. Jangan salah tulis.
Ada yang saya jumpa dia just tulis 90 darjah arah jam. Yang ini paling ramai buat. 90 darjah arah jam. Ataupun antara kesalahan yang calon buat 90 darjah arah ikut jam pun tak diterima. Arah ikut jam. Ada juga yang saya jumpa macam ni. 90 darjah ikut lawan arah jam. 90 darjah ikut lawan arah jam. Pada dia betul lah. Betul lah cikgu. Saya kata ikut lawan arah jam. Okey. Tidak diterima. So tolong tulis dengan jelas. Ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Jangan terbalik. Okey. Ada seorang calon ni tahun lepas. Dia nasib baiklah kesalahan tu dia buat waktu trial. Dia ingat saya kata jangan salah tulis, jangan terbalik. Tapi dia jadi confused, jadi nervous. Yang mana yang betul? Yang mana yang betul? So sudahnya dia buat yang saya kata jangan tu. Dia buat arah ikut jam. Okey, arah lawan jam. So tengok nota ni, pastikan kamu tulis dengan betul. Okey, Ilyasa. Okey, kalau kamu nak buat kamu tulis where dulu. Boleh, tak ada masalah. Cumanya biasanya kita buat what dulu. Okey, sebab kalau bahagian how dengan where ni kamu tak tulis, kamu just tulis what sahaja, kamu dah dapat markah. Tapi kalau kamu tulis how dengan where, what tak ada, kosong markah. Okey. Untuk huraikan, kamu tak perlu buat karangan pun. Tak perlu buat dalam bentuk ayat pun. Kalau kamu nak buat bullet point pun boleh. Still diterima. Okey, baik, kita teruskan. Cuma masalah, calon dia tak tahu nak tentukan. Yang ini translasi ke? Yang ini pantulan ke? Putaran ke? Pembesaran senang. Pembesaran paling senang. Kenapa pembesaran paling senang? Kita tengok dah tahu dah ni pembesaran. Okey. Kalau pembesaran, saiz dia tak sama. Saiz dia tak sama. So contoh macam ni. Tengok dah tahu dah. Ini objek, ni image. So sah-sah yang ini adalah pembesaran. Okey. Okey, untuk soalan Ilyas tadi, kalau kamu jawab semua lengkap, complete, tapi tak ikut urutan, boleh, tak ada masalah, tak ada masalah. Okey, baik. So sekarang ni kita nak tentukan macam mana nak tentukan what. Okey, what. So yang ini senanglah, tengok je dia berbeza bentuk, berbeza saiz, dia adalah pembesaran. Okey, sekarang ni untuk pembesaran kita nak tahu dia punya pusat pembesaran. Okey, so cara macam mana nak tentukan pusat pembesaran, kita sambungkan. Okey, cuba tengok. Objek, bucu dia A, B, C, D. Image, E, F, G, H. Okey. Ini saya nak ajar macam mana penggubal soalan label polygon. Okey. Dia akan label ikut urutan yang sama. Contohnya macam ni. A, B, C, D. Okey. So dia akan label cara yang sama. E, F, G, H. Cara yang sama. Kalau kamu beli soalan dalam buku yang dia label secara random, itu cara yang salah. Okey, so sekarang ni kita akan sambungkan A dengan E. A pasangan dia E. So kita sambungkan, kita tarik biar panjang. P dengan F, kita tarik. C dengan G. D dengan H. So dekat sini kita nampak ada satu titik persilangan. So ini adalah dia punya pusat pembesaran. So pusat pembesaran dia pada -5, 9. Okey, so ini cara nak dapat pusat pembesaran. Okey, selesai. Okey, sekarang kita nak dapatkan faktor skala. Faktor skala, rumus dia yang ini. K sama dengan panjang image bahagi dengan panjang objek. So dekat sini kamu pilihlah mana-mana pasangan yang mudah untuk kamu kira. Seboleh-bolehnya sama ada menegak ataupun melintang. Janganlah ambil yang condong-condong ni, susah nak kira. Okey,
So yang ini saya ambil yang melintang ni. So dekat sini 3, yang bawah ni 6. Okay, so kita bahagikan. 6 bahagi 3. So kita dapat K dia 2. Okay, sekarang faktor skala dah ada. Pusat pembesaran dah ada. Okay, cuba tulis dia punya huraian dia. Cuba tulis huraian dengan lengkap. Pembesaran, faktor skala, berapa, pada apa. Okay, cuba tulis. Pembesaran. Okey, Kristina Akila. Pembesaran dengan faktor skala pada -59. Okey, very good. Okey, cuba kamu tengok dekat bahagian where saya buat pada je. Tak ada pun pada pusat, pada titik, pada garis, tak ada. Okey, sebab kadang-kadang kamu tersilap tulis. Sepatutnya pada garis, tapi kamu tulis pada paksi. Okey? So, untuk elakkan careless mistake macam tu, kita buat pada sahaja, diterima. Okey, baik. So ini untuk pembesaran. Okey, yang seterusnya. Okey, very good. Ramai yang tulis kat dengan chat. Okey, very good. Okey, macam mana kita nak tentukan ini apa? So cara yang sama, kita sambung A dengan E, B dengan F, C dengan G, D dengan H. Okey, apa yang kamu nampak? Apa ciri garisan merah ni yang kamu nampak? Selari. Selari, bagus. Yes, selari. Okey, dia adalah selari. Okey. Dia punya saya nampak prisma. Jangan tengok yang merah aje. Tengok yang merah aje. Okey, baik. So garisan ni dia adalah selari, bagus. Okey, dan dia tak ada persilangan langsung. Dan dia sama panjang. Okey, kalau dia selari, tidak bersilang, sama panjang, dia adalah translasi. Okey, salin. Nak screenshot pun boleh. Kalau kita sambung, dia punya pasangan bucu dia, kita dapat dia tak ada yang bersilang, semua garis selari, panjang sama. So, dia adalah translasi. Okey, so bila kita dah tahu dia adalah translasi, kita tengok. Ingat, pergerakan dia mesti dari objek ke image. Objek pergi image. So, untuk translasi, kita kena buat X dulu. Okey, sekarang ni 4 kotak ke kiri, 4 kotak ke bawah. Okey, so apa jawapan dia? Translasi apa? 4 kotak ke kiri, 4 kotak ke bawah. 4, -4. Okey, bagus. So jawapannya adalah okey, jangan lupa tulis translasi. So translasi -4, -4. Okey, so ini adalah untuk translasi. Okey, contoh yang seterusnya. Okey, sama juga. Kita sambung kan? Okey, cuba tengok apa ciri dia. Selari. Okey, masih lagi selari. Lagi? Tak sama panjang. Tak sama panjang. Okey. Apa lagi? Translasi. Okey, baik. Pantulan. Tadi kalau kita recall balik. Kalau translasi tadi dia kena sama panjang. Okey, yang ini dia tak sama panjang. So, Pantulan. okey, yes, dia adalah pantulan. Masih lagi garis selari, tak ada yang bersilang, tapi kali ini tak sama panjang. So, dia adalah pantulan. Okey, so untuk pantulan, kita nak tentukan dia dekat mana, kita cari paksi simetri. Okey, so dekat sini, apa jawapan dia? Tibun W dah jawab dah tu. Y sama dengan 3. Okey, so jawapannya adalah, okay, cuba huraikan. Pada Y sama Pantulan dengan 3. pada sama dengan Y sama dengan 3. Okey, pantulan pada Y sama dengan 3. Okey, selesai.
Okey, anak ayam reflection on line y equals to 3. Okey, sama juga kalau dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Inggeris, dekat bahagian where ni, kita buat sama ada kamu nak buat in, on ke, at ke, tak ada masalah. Okey, contohnya kalau macam jawapan kamu tu reflection on y equals to 3 pun boleh. Okey, tak perlu kita tambah ayat line, axis, center, tak perlu. Okey, baik, next. Okey, so ini sama juga, kita sambungkan. Okey, cuba tengok apa yang berlaku. Ada persilangan. Ada persilangan. Ada berapa persilangan? 3. Okey, ada satu je persilangan. 3. Bila kita sambung, ada satu je persilangan, dia adalah putaran 180 darjah. Okey, cuba huraikan. Okey, yang ni apa dia punya pusat putaran dia dekat mana? So dekat sini 2, 5. 25. Okey, bagus. 25. Okey, cuba huraikan. Apa jawapan dia? Putaran ikut arah jam pada pusat 25. Okey, baik. Sudut jangan lupa sudut. Ini pun saya pun silap ni. Putaran 180 darjah. Okey, disebabkan dia adalah 180 darjah, kita tak perlu tulis ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Tapi kalau kamu nak tulis, boleh, tak ada masalah. Okey, so Christina jawab putaran 180 darjah pada 25. Okey, betul. Okey, betul. Cuma kena hati-hati pastikan buat kurungan. Okey, pastikan buat kurungan. Okey, Boh jawab pembesaran dengan faktor skala negatif 1 pada pusat 25. Boleh. Yang ini advance sikit lah. Ini adalah jawapan yang sama. Betul. Putaran 180 darjah adalah sama dengan pembesaran dengan faktor skala negatif 1. Okey, dia jarak yang sama tapi opposite direction. Okey, betul. Okey, baik, seterusnya. Okey, kita sambung lagi. So dekat sini kalau kita nampak dia macam mana tu? Okey, baik. Okey, saya cuba huraikan yang Boh cakap tu Okey, sekejap saya. Okey, baik. Cuba kita tengok kalau faktor skala. Okey, kalau faktor skala dia adalah pembesaran dengan faktor skala negatif 1 pada 25. Okey, baik. So ini yang kita nak huraikan. Okey, baik. So, kalau kita sambung, kita akan okey, saya cuba delete. Okey. So, kalau kita buat pembesaran tadi, manakah yang torchlight tadi? Saya ambil torchlight ni. Okey, disebabkan ini adalah dia punya pusat pembesaran, kalau saya nak suluh dia, kita akan dapat image kita dekat atas. Okey, itu kalau faktor skala positif. Okey, maksudnya kita akan gariskan. Okey, kita akan gariskan. Contohnya dekat sini. Okey, so kita akan gariskan. Dia satu kotak. Satu kotak maksudnya kalau faktor skala 1, kalau positif maksudnya sama je lah. Okey, tapi bila dia negatif, bermaksud dia akan pergi opposite direction. Dia akan pergi patah balik ke belakang. So dia akan jadi
dia akan jadi ke bawah. Okey, dia akan jadi ke bawah macam ni. So, untuk garisan yang lain pun sama. Contohnya, katakanlah, okey, saya garis untuk A. Okey, so untuk A dekat sini, so kalau dia positif, dia akan pergi depan. Tapi disebabkan dia negatif, dia akan pergi belakang. Maksud dia akan pergi E. Okey. So kalau kita buat lengkap secara keseluruhan, dia akan jadi sama macam ni. Garisan dia akan jadi sama. Okey, itu sebabnya kenapa kita kata putaran 180 darjah okey adalah sama dengan 20 darjah. Okey, dia adalah sama dengan pembesaran dengan faktor skala -1. Okey, dia adalah sama. Okey, jelas tak? Jelas. So siap satu slide tambahan. Okey, baik kita sambung. Okey. Baik. So yang ini tadi, bila kita sambungkan setiap bucu dia, kita nampak dia ada satu persilangan sahaja. So bila sorry. Bila ada satu persilangan sahaja, dia sama ada putaran 90 darjah ataupun 290 darjah. Okey, dia ada yang bersilang. Tapi garis yang lain tu bersepah. So itu ciri untuk putaran 90 darjah ataupun 270 darjah. 270 darjah. Okey, ada soalan. Boleh ke jawab half boleh, half English dalam satu soalan yang sama? Boleh, cumanya jangan dalam satu sentence lah. Contohnya A kamu nak jawab bahasa Inggeris, B jawab bahasa Melayu, boleh, tak ada masalah. As long as jangan dalam sentence yang sama. Okey, sebab biasanya pemeriksa dia akan tengok paper kamu secara keseluruhan. Sama ada kamu jawab dalam bahasa Melayu, dia memang ada dia akan ada tempat dia. Memang pemeriksa dia akan tick sama ada kamu jawab dalam bahasa Melayu penuh, bahasa Inggeris penuh ataupun campuran. Okey? So campuran boleh as long as jangan mix in one sentence lah. Okey, baik. So sekarang ni putaran 90 darjah ataupun 270 darjah, ciri dia ada bersilang, yang lain bersepah. Okey, so sekarang ni kita nak tentukan pusat putaran. So itu yang menjadi masalah ramai student. Okey, pada tahun 2016 saya buat satu kaedah, nama dia kaedah Zenter. Kaedah Zenter ni kamu boleh type dekat YouTube. Ada, dekat YouTube ada. Dan alhamdulillah kaedah Zenter ni telah bantu ramai student untuk tentukan pusat putaran dengan mudah. Dan adalah few awards yang saya dapat dalam Malaysia dan juga international just for this innovation. Okay, baik. So saya akan kongsikan macam mana nak cari pusat putaran menggunakan kaedah Zenter. Mana boleh? Macam mana? Mana boleh apa ya? Okey. Baik, kita teruskan yang ni. So, macam mana kita nak tentukan pusat putaran? First, kita tentukan arah putaran dulu. Okey, contohnya macam ni. Saya pilih titik B. B, dia punya pasangan ni yang mana? Okey. A, B, C, D, E. K. Okey, bagus. So, kita akan buat dia punya arah pergerakan. Okey, cuba perhatikan
cara saya buat anak panah ni daripada titik ke titik. Titik ke titik. Dan kalau boleh kita tak nak langgar gambar ni. So kita akan dapat dua arah yang berbeza. Ikut arah jam, lawan arah jam. So bila kita dapat dua bentuk macam ni, kita akan pilih yang pendek. Okay. So yang pendek adalah yang kanan. So yang pendek tu adalah kita punya arah pergerakan. So kalau ikut cara ni, arah pergerakan kita yang ikut arah jam ke lawan arah jam? Ikut arah jam ke lawan arah jam? Ikut arah jam. Ikut arah jam. Okey, selesai. Bab arah selesai. Okey, so sekarang ni kita sambung. Okey, contohnya E dengan N saya sambung. Okey, ni dua kotak. Sekarang ni apa yang kita buat? Kita buat garis serenjang dengan panjang yang sama. Okey, dengan panjang yang sama. Syarat dia garis serenjang. Okey, apa ciri garis serenjang? Dia mesti 90 darjah. Okey, mesti 90 darjah dekat sini. Okey, mesti 90 darjah. Bukan sekadar bersilang. Dia mesti 90 darjah. Okey, so bila kita buat macam ni, secara automatik kita akan dapat two possible centers. Sama ada atas ataupun bawah. Yang dalam ataupun yang luar. Okey, kita pilih titik yang luar. Okey, so yang mana? Atas ke bawah? Atas. So yang atas adalah yang luar. Okey, so dia adalah pada koordinat 4, 9. So 4, 9 tu adalah pusat putaran. So bila menggunakan kaedah ni, kamu dapat arah, kamu dapat pusat putaran. Dan specialnya kaedah Zenter ni, kamu tak perlu nak tentukan sama ada dia 90 darjah ataupun 270 darjah. Kaedah Zenter always 90 degree. Sentiasa 90 darjah. Okey, itu specialnya kaedah Zenter ni. Okey, jadi sekarang ni kita dah ada arah, kita dah ada pusat. So kita pun tulis, kita huraikan dia. Putaran 90 darjah ikut arah jam pada 4, 9. Okey, selesai. Selesai Semua 3 90 markah. darjah ni. Ya? 90 darjah. Kalau guna kaedah Zenter ni 90 darjah. Okey, boleh? Okey, baik. Kita tengok contoh. Yang ini kalau kamu tengok dekat YouTube lah. Okey, so ni kemudian. Okey, jadi sekarang ni cuba jawab. Okey, cuba jawab soalan dekat modul untuk menentukan pusat putaran menggunakan kaedah Zenter ni. Okey, ini dia punya tips dia, tutorial dia. Dan cuba jawab soalan ni. Untuk soalan yang pertama ni saya bagi masa 3 minit lah, 3 minit. Sebab mungkin ada yang first time baru nak gunakan kaedah Zenter ni kan. So saya bagi 3 minit. Adakah yang pernah guna? Okay, cuba tentukan pusat putaran menggunakan kaedah Zenter. Oh, Kristina pernah. Lama dah saya buat teknik ni, 2016. Okay, saya bagi masa lebih kurang 2 minit lagi. Modul dapat kat mana? Okey, kalau kamu daftar dalam link UniKL tu, kamu akan dapat. Dalam tu ada. Okey, Mukri dah dapat dah. Putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 59. Okay, siapa yang dah dapat tentukan dia punya pusat putaran,
boleh huraikan. Okey, siapa yang dah selesai soalan nombor 1, okey, sementara tunggu yang lain, boleh buat soalan nombor 2, 3 dan 4. Okey, ramai yang dah dapat jawapan. Okey, baik, kita semak sama-sama. Okey, so first kita buat dia punya arah. Okey, so dekat sini arah yang pendek. Okey, ingat dia mesti daripada objek ke image. Jangan terbalik. Dia mesti objek ke image. Okey, so yang ni kalau kita buat, kita akan dapat dia ikut arah jam. Okey, kemudian kamu pilih pasangan yang mudah untuk kita kira. Okey, contohnya macam ni saya ambil dekat sini lah. Yang mudah. Yang lain boleh je kalau kamu ambil. Contohnya kamu nak ambil E dengan K. Boleh. Kamu akan dapat jawapan yang sama. Cumanya takut nanti kita pilih yang mudah. Mana yang mudah. Okey, so ini kita buat garis renjang dan kita pilih yang di luar. So yang luar adalah 59. Okey, so huraian dia. Okey, macam yang ramai dapat, putaran 90 darjah ikut arah jam pada 59. Okey, selesai. Okey, tengok contoh yang kedua. Ada dah dapat ke dia punya pusat putaran yang kedua? Okey, so first kita buat dia punya arah. Okey, arah. So daripada arah ni kita dapat yang pendek adalah ikut arah jam. Okey, ikut arah jam. Kemudian kita sambungkan. Okey, Mukris dah dapat jawapan dah. Okey, saya bantu sampai sini. Kamu sambung. Okey, so buat garis renjang. Kemudian tentukan pusat putaran dekat mana. Okey, Uno dapat 85. Okey, so kita buat garis renjang. Okey, dan kita pilih yang di luar. So yang luar adalah 85. Okey, very good. Okey, so kita punya huraian apa dia? Putaran. Putaran 90 darjah ikut arah jam pada 85. Okay, very good. Okay, next. Okay, next. Kita tentukan arah. So, yang ini yang pendek adalah masih lagi ikut arah jam. Okay, saya pilih yang ini. Okay, dekat mana dia punya garis renjang dan dekat mana dia punya pusat putaran. Okay, Ahmad Daniel jangan 55. Okay, bagus, betul. Okay, 55. Okay, Ahmad Daniel jangan lupa buat kurungan. Okay, baik. So, ramai yang dah nampak dah macam mana nak cari pusat putaran. Jadi, huraian dia adalah putaran 90 darjah ikut arah jam pada 55. Okay, very good. Lawan arah jam, darjah lawan arah jam. Ikut arah jam lah, Mukris. Ikut arah jam. Okay. Kebalik. Okay, so hati-hati. Ingat, dia daripada objek ke image. Objek ke image. Memang ramai calon yang terbalik. So hati-hati dan label. Itu sebabnya kenapa saya kata biasakan label. Okay, yang keempat. Okay, yang keempat ni dia agak tricky sikit je lah. Okay, contohnya macam ni. Okay, so kita tentukan yang pendek. So dia ikut arah jam.
Okey, kemudian kita sambung. Okey, cuma dekat sini dia agak susah untuk kita kira kotak. Yes, betul. Kalau guna kaedah center ni memang 90 degree. Jangan risau. Jangan risau benda lain. Kamu tentukan arah, kamu tentukan pusat putaran je. Dia always 90 degree. Okey. Teknik ni daripada 2016 sampailah sekarang dah tak tahulah berapa banyak soalan yang saya dah buat, rakan-rakan lain buat. Setakat ni tak ada lagi soalan yang defy this technique. Okey, semua soalan boleh. Okey, so yang ini dia ikut arah jam. Sorry, lawan arah jam. Ni lawan arah jam. Okey, so kalau macam ni, pastikan dia 90 darjah. Okey, pastikan 90 darjah. Okay, so jawapan dia adalah sama yang macam Boh cakap tu, 6, 8. Okay, jadi huraian dia 90 darjah, putaran 90 darjah lawan arah jam pada 6, 8. Okay, macam mana dapat 57? 57 kat mana? Okay, kalau kamu buat 57, maksudnya kamu buat garisan dia lebih kurang macam ni lah. Okay, baik. Dia bukannya nak kena bersilang syarat dia bukan bersilang. Dia mesti garis serenjang. Mesti garis serenjang. Okey, kalau macam ni dia bukan sambung darjah. Dia kena pastikan dia 90 darjah. So itu syarat untuk kaedah Zenter ni. Okey, kenapa nama dia Zenter? Ni saya cerita sikit lah kenapa nama dia Zenter. Agak-agak siapa tahu kenapa nama dia Zenter? X E N T E R. Zenter. Yes. X ni untuk garis renjang. Enter ni untuk from center. So X center lah. Okay, X center. Okay, so jawapan dia adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada 6, 8. Okay, baik. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Ini contoh soalan SPM ya. Ini contoh soalan SPM. JKLM ialah image bagi ABCD. Okay, cuba kita. Bila kita baca soalan, kita terus tengok. Okay, yes, bagus, betul. Ain. Okay, X tu garis serenjang dan center. Okay, that's good. Okay, baik. Bila kita baca soalan dalam matematik, terus tengok dekat mana yang disebut tu. JKLM. Okay, terus tengok. JKLM. Okay, bila kita buat macam ni, barulah kita tak salah identify. Barulah kita tak buat terbalik. Objek, image terbalik. Okay, terus tengok. Okay, dan dia kata, ialah image bagi ABCD. So, bila kita dah tahu, JKLM ialah image. Okay, bermaksud ABCD adalah objek. Di bawah gabungan penjelmaan VU. Bila VU, macam yang kita buat tadi, kita buat U dulu. Okay, so dekat sini ada 3 poligon. 1, 2, 3. Okay, so 1 ni, U ni untuk 1 jadi 2. Okay, sekarang ni kita tentukan 1 jadi 2 macam mana? Macam mana 1 jadi 2? Putaran. Okay, putaran. Kalau kamu sambung, okay, kalau kamu sambung dia punya garisan, kamu akan dapat satu persilangan sahaja. Dengan yang lain tu dia bersepah. So, dia adalah putaran. So, kalau kamu tulis putaran, okay, kalau kamu tulis sahaja putaran, kamu dah dapat satu markah. Okay, so yang daripada 2 ke 3, yang ni obvious lah. Yang ni adalah pembesaran. Okay, kalau kamu sempat tulis 2 ini sahaja, kamu dah dapat 2 markah. Tak perlu, maksudnya kamu tak buat lengkap pun dah dapat markah. Jadi, apa sahaja yang kamu dapat, terus tulis. Manalah tahu kamu tak sempat ke apa kan. So, daripada dapat kosong markah, dapat juga markah untuk buat. Okay, so sekarang ni kita akan cari dia punya pusat putaran. Sama macam tadi. Objek ke image Objek ke image. Okay, so yang ni kita dapat dia punya arah putaran dia adalah lawan arah jam. Kemudian kita sambung.
So kita dapat dia punya pusat putaran adalah 887. Jadi huraian dia, okay, cuba huraikan. Okay, putaran sambung darjah. Lagi apa? Okey, ikut arah jam, sorry. So ini adalah putaran sambung darjah ikut arah jam pada 87. Okey, selesai yang pertama. Okey, yang kedua, sekarang ni untuk V, 2 jadi 3. 2 jadi 3. So, kita dah tahu dia adalah pembesaran. Kita sambung setiap garisan dia untuk dapatkan dekat mana dia punya pusat pembesaran. Okey, so dekat sini kita dapat dekat 41. Okey, so kita kira dia punya faktor skala, kita dapat faktor skala dia 2. So jawapan dia pembesaran dengan faktor skala 2 pada 41. Okey, so untuk soalan ni kalau kita tengok, dia ada 2 transformasi. Bila ada 2 transformasi, dia perlukan 3 objek. Okey, baik, cuba tengok soalan yang seterusnya. Dalam soalan ni, dia hanya bagi 2 poligon. Tapi, dia ada 2 transformasi. So, maksud kat sini, 1 jadi 3. Okey, so kalau yang bentuk ni, dia memang tak boleh. Impossible untuk dia jadi daripada nombor 1 terus jadi 3. So, maksudnya, dia kena jadi yang kedua dulu. So, 1 jadi 2 tu apa? What? Apa transformasi antara 1 nak jadi 2? Okey, bagus Mukris. Putaran, yes. Okey, jadi sekarang ni, kalau dia ada 2 poligon, poligon kedua, kamu lukis sendiri. Okey, so untuk kamu lukis, kamu kena tentukan pusat putaran. Okey, contohnya untuk soalan ni, katakanlah saya jadikan D sebagai pusat putaran. Kemudian, in order untuk dia jadi bentuk tegak macam ni, saya pusingkan dia, saya putarkan dia lawan arah jam. Okey, baik. Cuma kamu bayangkan, dekat mana poligon nombor 2? Bentuk dia dekat mana? Sama tak dengan apa yang kamu bayangkan? Sama. Okay, very good. Okay, so macam saya cakap tadi, yang kedua, kamu lukis sendiri. So, kamu lukis. Okay, so 1 jadi 2. Sekarang ni kita huraikan. Putaran 90 darjah lawan arah jam pada D. Okay, disebabkan kita pilih titik D sebagai pusat putaran, kita boleh tulis D sahaja. Kalau dalam soalan, dia ada label ataupun titik yang kita boleh gunakan, kita boleh tulis D. Tapi kalau dalam soalan, tak ada label, kita kena guna koordinat. Okey? Kalau nak selamat, tulislah dua-dua D dan koordinat dia 31 pun boleh. Okey, Mukris kata kalau pada pusat B, boleh, tak ada masalah. Kamu yang pilih dekat mana kamu nak buat. Dekat gambar rajah ni ada banyak possible center of rotation yang kamu boleh pilih. Okey? So, dia akan berbeza. Contohnya macam ni, kalau kita nak jawab untuk Q pula, Q adalah pembesaran. So, kalau kita sambung, kita akan dapat pusat pembesaran dia pada -1, 1. So, jawapan dia adalah pembesaran dengan faktor skala 2 pada -1, 1. Ini adalah jawapan yang pertama. Okey, kalau kata saya pilih titik A, saya lukis, akan dapat macam ni. Jadi, huraian dia akan berbeza. Putaran 90 darjah lawan arah jam pada A. So, dia berbeza. Jadi, untuk pembesaran, dia akan dapat jawapan yang berbeza juga. Pembesaran dengan faktor skala 2 pada E. So, dia tak sama. Okay, kalau saya nak buat pada B, macam yang Mukris cakap tadi, boleh. Dia akan jadi macam ni. Okay. So, jawapan pembesaran ni pun berbeza. Kalau nak buat pada C, pun boleh. Okay. Cumanya, kalau kita nak buat pembesaran macam ni, dia akan dapat dekat luar. Boleh ke tak? Boleh ke tak kita gunakan
koordinat yang berada di luar kertas graf? Boleh sebenarnya. Boleh. Cumanya kita tak galakkan. Sebab kalau kamu dapat kertas graf yang di luar, nanti kamu nak dapat koordinat dia, kamu kena lukis. So, bila nak lukis, takut tak tepat. So, kalau boleh elakkan. Okay. So, ini boleh sebenarnya. Kalau kamu dapat jawapan dia adalah pada 7 negatif 7. Okay. So, sorry. Okay. Memang kena... sorry. Okay. Kalau ikut arah jam, soalan Fazana kalau ikut arah jam dia tak jadi, dia tak jadi bentuk yang besar ni. Itu sebabnya kenapa lawan arah jam. Kalau ikut arah jam dia tak jadi bentuk ni. Okey. Jawapan dia ada banyak, semua diterima, tapi kena menghasilkan jawapan yang betul. Maksudnya kena menghasilkan pada kedudukan yang sama. Memang ada banyak jawapan, tapi kena menghasilkan jawapan yang sama. Okey. Contohnya katakanlah saya pilih titik dekat luar. Tak semestinya dekat dalam. Okay, katakanlah dekat luar. Okey. Semua jawapan ni diterima. Kalau dalam kertas SPM, kalau soalan macam ni keluar, pemeriksa dia ada lebih kurang 2 helai muka surat just untuk all the possible correct answers. Okey. Semua jawapan yang mungkin. Dan ada tahun yang lembaga peperiksaan dia siap buat formula. Okey, so maksudnya apa sahaja jawapan kamu, as long as dia memberikan jawapan akhir yang sama. Jawapan akhir tu maksudnya kedudukan C, D, E, F yang sama, semua diterima. Semua diterima. Okey. Okey, baik. So, saya tengok dah pukul 1-2 minit. Ada soalan tak? Last soalan. Cikgu, kita habis pukul berapa? Kita habis pukul 1. Okey, untuk UNO, boleh? Boleh. Kalau nak buat pembesaran dulu baru putaran, boleh. Okey, boleh. Macam yang saya cakap tadi, as long as dia bagi bentuk akhir yang sama. Okey, ada lagi soalan? Okey, dalam masa yang sama, terima kasih yang join bengkel pada hari ini. Okey, pertama sekali saya minta maaf lah. Suara saya macam ni kan. Nasib baiklah boleh juga ada keluar suara. Semalam tak ada suara langsung. Okey, so terima kasih semua. Kalau tak ada apa-apa soalan, insyaAllah kita akan tamatkan di sini. Dan saya doakan yang terbaik untuk kamu. Dan gunakan masa yang ada ni sebaik mungkin. Okey? Jadual exam pun dah dapat. So, rancanglah sebaiknya. Okey, baik. Jadi, itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Encik Jawad. Okay, terima kasih. Alright, terima kasih Cikgu Yasir di atas kongsian tadi. Okey, sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, saya minta semua pelajar-pelajar untuk isikan dulu borang maklum balas ini. Dan nanti kita akan gunakan untuk menambahbaikkan pada masa akan datang. Alright, terima kasih semua. Selamat bercuti. Okey, baik, terima kasih. Jangan lupa isi borang maklum balas ni. Okey, Cikgu Yasir, terima kasih. Tolong isikan dulu sebelum keluar ya. Thank you, Cikgu. Apa gambar tak keluar ni?